Dan saya faham memang ada gerakan. Setakat ni saya sendiri pun ada didatangi oleh orang-orang tertentu yang memujuk saya supaya segera kalah pemilihan parti. Katanya pemilihan parti itu selesai lebih baik daripada pemilihan pilihan raya. Saya kata macam mana pula, agak bagi saya ada logikanya. Bila berlaku pemilihan parti tentulah perbalahan, perpecahan, dan bila ada perpecahan macam mana nak buat pilihan raya nanti? Sebab itu saya katakan, kalaulah ada mereka datang bawa duit, ambil, itu betul-betul masyuk. Tapi kita kena tolak permintaan mereka untuk diadakan pemilihan parti. Oh, nak bagi, ambil lah, apa masalahnya? Takkan kita nak jadi lembu pada orang, bagi duit kita ikut. Mana boleh begitu? UMNO mesti berani, mesti ada jati diri, mesti ada menyuarakan pandangan dan pendapat masing-masing. Dan bila kita berhujah, biar dengan nada. Jadi ini supaya untuk menyelamatkan parti. Parti kita tak habis-habis, saudara. Kita didatangi satu persatu dengan, saya katakan, parasit-parasit. Mereka ini parasit kerana mereka melihat selagi Presiden UMNO tidak ditukar, maka mereka akan mengalami masa depan yang gelap untuk diturunkan sebagai calon pada UMNO dalam pilihan raya umum. Jadi kalau berubah kepimpinan UMNO di tingkat 38, maka cerahlah harapan mereka untuk jadi calon. Sedangkan dia lupa bahawa belum pasti rakyat akan terima mereka untuk diberi keyakinan sekali lagi sebagai pemimpin. Mereka juga akan bakal membawa musibah kepada parti dengan keberadaan mereka, sebab rakyat dah tolak. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa KPI 90%, saya bila sebut KPI 90%, malam tadi kalau tengok teman-teman yang menghantar mesej dalam live saya sendiri pun 90% yang ketawa. Betul ke? Ataupun ini kenyataan yang demam? Ini alasan, kalau alasan COVID bagi saya tidak. Bagi saya tak ada masalah. Amerika COVID boleh mengadakan pilihan raya, England boleh, Jerman boleh, satu dunia ada COVID. Bukan COVID hanya ada di Malaysia. Jadi soal pemilihan jalankan untuk pilihan raya. Kalau nak kata COVID, pilihan parti pun COVID jugalah. Jangan kita nak argue, kita tak boleh mengadakan pilihan raya kerana musim COVID. Kalau begitu, pemilihan parti pun tak payah diadakan. Perhimpunan Persidangan Parti pun tak boleh diadakan COVID. Kalau nak bagi alasan, jangan bagi alasan yang membodohkan kita. Saudara, saya minta maaf lah. Jadi Jalani Daud, PRU 15 tolak biar rasuah. Barisan Nasional tidak rasuah, ya rasuahnya pemimpin. Ini saya cakap dulu, saudara, jangan kata BN, UMNO, marahlah saya. Sebab itu kita sekarang ni, saya menuntut agar pimpinan parti di peringkat tingkat 38 tu segera merubah, sedia kesenarakan calon-calon muka baru. Sebab yang ada sekarang ni pun bagi saya mengambilkan boreh saja. Lain tak ada cakap masyuk. Kita gunakan perkataan masyuk lah, saudara. Kalau nak kata bom besarkan tembolok. Malam ada orang tegur saya, Datuk marah sangat ke dengan dia orang ni membesarkan buntut isteri. Saya bukan apa sebab marah, geram. Tapi masanya sekarang ni masa berubah. Jangan lagi kita meletakkan kepentingan masyuk. Sudah-sudahlah. Dan kalau nak buat pemilihan parti pun 75%, saudara. Ini ketua-ketua bahagian ni kalau nak minta pemilihan parti ni, terserah diri ke yang dia akan dilanggar oleh ketua pemuda. Ketua pemuda tentulah ada dia punya kekuatannya. Ketua puteri pun sama, kalau mereka bersatu, puteri dengan pemuda, langgar ketua bahagian, hilang masyuk, tertarik masuk longkang nanti. Jadi jangan letakkan begitu, biar kita selesaikan satu persatu. Biar parti mengemukakan calon siapa yang akan dilantik sebagai calon Perdana Menteri, calon menteri, calon wakil rakyat. Kalau kita menang nanti, biar lepas pertandingan baru kita adakan pemilihan parti. Itu yang terbaiknya, saudara. Dulu-dulu pun kalau kita nak adakan pilihan raya pun ditangguh pilihan parti. Sebab itu rakyat harus menuntut. Saya setuju pandangan sahabat saya Syarif Embun pun. Dia mengatakan bahawa PRU 15 patut dipercepatkan dan tak boleh nak ditangguh-tangguh, tak payah nak tunggu lagi sekarang ni. Jadi sebagai Perdana Menteri, kata saudara Syarif Embun, dia kata Perdana Menteri dari parti Indo-UMNO, jadi Datuk Ismail Sabri mestilah mengambil kira kepentingan parti sendiri daripada kepentingan lain. Jadi dalam keadaan sekarang ni, yang takut untuk mengadakan pilihan raya ni adalah macam parti Peribumi Bersatu.
PBM dia nak tengok kepimpinan UMNO ni berubah, supaya baru ada jajaran boleh kerjasama antara UMNO dengan PBM, supaya UMNO ini boleh diperkudakan. Ini gambarannya. Alias Zamri 98 ke laut Datuk. Memang pun ke laut. Tapi yang mereka pentingkan masuk ke laut Datuk. Jadi saya pun satu hal lagi, bila saya tengok tiba-tiba Norma ni, kadang-kadang sahabat saya nak saya kritikkan, kesianlah dia. Tapi kadang-kadang permintaan dia bukan. Saya rasa memanglah dalam keadaan sekarang ni macam nak minta nyawa, tak boleh begitu. Kita kena ikut. Tiba-tiba Tan Sri Norma dia kata UMNO Selangor minta supaya diberi otonomi. Aduh, macam UMNO Sabah lah. Otonomi untuk meneruskan muafakat nasional. Kita memang tak ada masalah dengan muafakat nasional, tapi PAS tak ada pimpinan daripada PAS. Kalau kita bagi otonomi kepada UMNO Selangor, kononnya untuk kerjasama antara ahli UMNO dengan PAS di Selangor, pemimpin PAS di Selangor itu akan dipecat. Apakah mereka boleh dianggap sebagai wakil PAS? Itu lebay-lebay yang atas tu yang tak ada lagi. Dah tak ada dah, tak payah nak bercakap lagi muafakat nasional. Tetapi kena berusaha untuk meyakinkan ahli-ahli akar umbi PAS bahawa kita tidak memusuhi mereka. Kita mahu bekerjasama dengan mereka, tapi bukan atas nama muafakat nasional. Muafakat nasional sekarang dah hancur, dah berkecai. Dan kita tak mahu mengizinkan muafakat nasional ini dijadikan kuda tunggangan untuk membolehkan Parti Pribumi Bersatu ni menyertai balik, sebab kita menyantuni PBM, parti yang syarat dengan kata-kata. Jadi saya harap saudara Norma tak payahlah minta. Lebih baik saudara berjumpa, mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli PAS akar umbi. Nyatakan sebenarnya ini masalah penerangan. Saudara Syam Jalil, perlu diadakan penerangan secara bersiri dengan ahli-ahli UMNO PAS di peringkat akar umbi. Kadang-kadang ahli-ahli peringkat akar umbi ni tak dapat kefahaman. Kalau mereka faham, tentulah mereka tak menuntut. Sebab untuk apa kita mengadakan satu muafakat nasional Selangor? Apa gunanya sedangkan di peringkat pimpinan atas lepas tidak merestui lagi. Dan kita pun dah tak mahu dah. Cukuplah. Saya haraplah kalau boleh cerita muafakat nasional ni, banyak luka, banyak kepedihan, banyak sembilu yang tertanam di jiwa kita oleh onar yang mereka lakukan. Onar yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang terdahulu dalam UMNO sendiri. Sudahlah. Tak perlu lagi lah kita nak cakap soal muafakat nasional. Malahan kadang-kadang kita akan menimbulkan kejijikan. Jijik hari UMNO mendengarnya. Asal kita nak cakap sikit perpaduan. Perpaduan apa benda kalau saling-saling singgung menyinggung, bantai membantai, kita saling kutuk mengutuk. Sudahlah. Put a full stop. Kita saudara Itak Bashir minta pencerahan. Masyuk tu dapat, brother. Masyuk masuk dalam poket, masyuk. Itu saudara maksud saya. Jadi bila apa-apa sikit, bila dapat permit, masyuklah. Mereka lebih suka begitu. Saudara Salmi Haji Kasinon, muafakat nasional tak hancur. Segelitir seperti tuan sahaja berkata demikian. Saya nak kata tak hancur macam mana kalau pimpinan dah berantakan. Saya minta maaf lah saudara Salim Haji Kasinon. Saya katakan penerangan peringkat bahagian turun berjumpa dengan warga PAS. Tak apalah, kita santuni peringkat kawasan kita ini. Kita sama-sama kita, tak usah peduli atas. Tapi tak payahlah nak upload dia jenama. Nak buat apa jenama lagi kalau jenama itu membuatkan orang di atas tu dia tak pandang pun dah. Akhirnya kalau ada PAS, pimpinan PAS di kawasan-kawasan yang bersama dengan UMNO, yang dilihat bersama-sama menyantuni UMNO, mereka juga mungkin akan dikenakan tindakan disiplin. Ini keadaan saya. Tapi kita lihat lebih baik macam mana di Melaka. Tak apalah, dia kata tak ada muafakat nasional pun, tapi bagi PAS mana calon UMNO bertanding, mereka akan sokong. Itu lebih baik. Saudara Daud itu, kalau saudara kata dah Sri Najib rasuah, itu mahkamah. Saya dah malas nak ulas dah sebenarnya isu ini, sebab banyak segala orang mengulas, dan saya melihat lagi banyak kita mengulas, lagi banyak terbuka macam-macam saya. Sebab itu saya kata tak baik kita terus nak menuduh. Biarlah mahkamah. Saya cakap terang, saya berlapang dada menunggu keputusan mahkamah.
Dan kita harap mahkamah biarlah membuat pengadilan yang sebenar-benarnya secara tuntas dan kena diterima segala hujahan-hujahan. Janganlah pula yang hujah ini tak macam dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dululah. Tak relevan, tak relevan, tak relevan, tak relevan. Itu macam berat sebelah. Yang ini terima. Bahawa kita menuntut supaya Zeti Aziz dibawa ke mahkamah, Nek Faizal dibawa mahkamah, dan mahkamah memerintahkan supaya pasukan polis diraja Malaysia mencari di mana Jolo, bawa ke mahkamah sesegera mungkin. Kerana kalau mereka tak hadir, maka boleh dikeluarkan warrant of arrest. Ndak si budaya, tak ndak si budalih, sebab kita nak cari kebenaran. Barulah kita merasakan apa saja keputusan mahkamah itu, barulah kita lihat ada keadilan ditegakkan. Ini tidak. Satu orang saja yang dituduh. Bagan narak Datuk Seri Najib kena. Kiri kanan orang tuduh dia, tapi Izzetti tak ada dibawa ke mahkamah. Sekarang ni baru dah ada siasatan terhadap suami Izzetti. Pada bagaimana dengan orang nama-nama lain ni, Faizal lah, Jolo lah, dah ramai. Bawa orang ini ke mahkamah sekali. Barulah kita dapat melihat sama ada keadilan itu ditegakkan. Saudara, ini keadilan, ini justice is not only to be seen, ini must be proven to be seen. Keadilan bukan hanya diperlihatkan, tapi hendaklah dilaksanakan. Dan diperlihatkan, itu baru dikatakan keadilan. Tapi kalau sebelah pihak aja, saya alias Abdul Latif, Datuk, nanti PAS berpatah balik katanya UMNO yang menolak tentang inilah masalahnya. Mereka menanti supaya nak menuduh macam mana Datuk Masan. Kita dah letih menyantuni, kita nak kadang-kadang nak bercakap, kita nak jaga hati dan perasaan, tapi mereka tidak ada perasaan. Tak ada perasaan. Dia masa ni nak bedal, dia bedal. Mau keluarlah dalil macam-macam dalil. Sebenarnya sebab saya katakan penerangan UMNO di Selangor kena turun. Jelaskan kenapa Muafakat Nasional berada dalam keadaan in the limbo. Kenapa? Isunya apa? 1, 2, 3, 4. Tak ada masalah. Saya rasa Saudara Syam Jalil dia punya data-data boleh jelas. Kejadian berlaku di Terengganu macam ni. Saya kena ingat, sebab saya katakan kita UMNO ni bersetuju dengan Muafakat Nasional. Seandainya Muafakat Nasional diwujudkan, artinya UMNO dengan redha hati menyerahkan Kedah itu kepada PAS. Sedangkan satu ketika dulu Kedah adalah kubu UMNO. Kalau ada pertandingan pilihan raya, bila ini ada Muafakat Nasional, suka tak suka kena okeylah kita bersetuju. Calon-calon PAS melebihi calon daripada UMNO, maka artinya seolah kita memberi satu negeri pada PAS. Tapi mereka tak pandang yang itu. Dikabui oleh teman-teman mereka yang lain. Dan mereka sekarang ni berada dalam Perikatan Nasional. Ini kena dijelaskan. Dan sekarang ni kita dengar sekarang ada berantakan semua sama-sama dia orang. Di mana berada, dia berantakan. Jadi pimpinan harus turun. Jadi sebab tu saya kata tak payah nak ada lah otonomi ke nak mewujudkan. Kita mengizinkan ketua perhubungan boleh mewujudkan persemakam dengan siapa saja. Tapi bukanlah atas satu nama yang kita melihat bahawa nama tu dah teruk. Saudara Ramli bin Bahari, Assalamualaikum Datuk. Mengapa Parti UMNO takut sangat untuk pejuang sendiri? Biarkanlah PRU. Jadi UMNO ada jati diri. Saya setuju dengan Saudara Ramli. Sebab itu saya katakan kita mesti macam pelari di Melaka, kita go solo. Saya yakin Presiden UMNO pun begitu juga. Ada alang-alang kita dah diperleceh yang seperti itu, tak apalah, cukuplah, sudahlah. UMNO ni dari dulu lagi pun kadang-kadang kita diperleceh, kita ditentang, kita dilawan. Tapi masalahnya dalaman UMNO itu tak selesai. Masih ada lagi parasit-parasit yang meletakkan kepentingan diri mereka. Saudara Razak Berjaya, PAS, saya tak mau tuduh mereka lah ya. Jadi bagi saya, biarlah mereka dengan cara mereka. Tapi kita lihat sejarahnya PAS ni daripada dulu lagi kita bersama, lepas tu keluar, lepas tu wujudkan Perikatan Barisan Nasional, keluar, lepas tu dia dengan keadilan, keluar, dia dengan semangat 46, keluar. Jadi kalau setiap kali sebenarnya kita tak tahu bila pula dia nak keluar dari Perikatan Nasional.